lesson from the lecture session last week. Okay, last week during lecture we are discuss about the concept of quantum. Okay, hari ni kita belajar praktis. Lepas tu saya akan masuk sedikit relation of the concept based on to the energy level. Okay, so for your information, the quantum mechanical here is consist to the second subtopic dalam topik 2. Okay, so saya recall it back. Kenapa kita kena belajar quantum? Because we want to identify where the location of the electron according to the one terms. What terms? Orbital. Okay, so if you refer to the question 35, page 35, example 5 and example 6. So, saya minta you prepare dahulu. Okay, tapi tak apa. Saya tak minta you share answer lagi kat sini. Sebab you tak belajar lagi macam mana nak lukis shape untuk D. Okay, the previous lesson, I already discussed how we draw the shape of S dengan P. Okay, kita recall it back dulu. Okay, inside the concept of a quantum mechanic, ingat apa yang terkandung dalam tajuk quantum. Okay, quantum mechanic ini mostly they are discuss one term. Apa dia? Pertama, dia menerangkan kepada set of quantum number. Sets of quantum number. Okay. So, these sets of quantum numbers are belong to the value related to the di manakah orbital itu berada atas shell. Contoh macam ni. Okay. GPS location. Macam mana kita seseorang tu boleh kita trace berdasarkan GPS location. So dia ada data dia tersendiri. Contoh juga sekarang based on to the analogy is alamat rumah. Address of our home. Okay. So bila ada address mesti ada nombor rumah. Bila ada nombor rumah mesti ada jalan. Daripada ada jalan mesti ada taman perumahan. Contoh kalau you duduk taman. Okay, kalau you duduk kampung, mesti ada nama kampung. Okay, daripada taman perumahan, mesti tahu duduk di daerah mana, negeri mana. Itu cara kita nak trace orbital. Dia tak boleh terus jumpa selagi tak ada address dia, tak ada GPS dia. So, our GPS according to the value of a set of quantum number. So, these sets of quantum number consist of a 4, which is N, L, M, NS. So, set of quantum number regarding to the 4 set of quantum number here. So, recall it back. Apa itu N? N kita panggil dia adalah shell ataupun principal quantum number. So, I already discussed before, you must be remember the function. Okay. So, what is the function of N? So, tujuan N adalah nak detect shell. Okay, number of the shell. Lepas tu nak tahu energy level dia. Energy level. And then nak tahu distance orbital tersebut atau the distance of the electron inside the nucleus toward to the nucleus. Okay, the distance of the electron inside the orbital toward to the nucleus. So means kita nak tengok jarak elektron itu dengan nucleus. Okay, tetapi L pula, okay, function dia, ingat fungsi, you akan tahu semua dalam tajuk kuantum. Okay? Function L adalah to trace the shape of orbital. Okay. So, macam mana nak tahu shape of the orbital? So, this is regarding to the value. Contoh, okay. Contohnya sekarang adalah, kalaulah rumah ni adalah nombor rumah. Contoh nombor rumah. Okay, nombor rumah kita. Ini adalah jalan kita. Contoh So bermaksud nak tahu jalan apa, iaitu nak tahu shape apa. So therefore, contoh kalaulah nilai L itu equal to 0. Bermaksud the shape of the orbital you must be identify should be spherical. S. Okay. If L equal to 1, the shape is P. We can call as a dumbbell. If shape L equal to 2, mean it's equal to the D orbital, we can call cloverleaf. And if L equal to 3, so the shape is F. So according to your syllabus, we just draw only
three shape of the orbital sahaja, which is S, which is P, and which is D only. Okay, but if the value is regarding to the M, we can call magnetic quantum number, and the function here is to determine orientation. Okay, orientation of orbital. Okay, and dan juga total orbitals. Maksudnya the total number of the shell according to the electron exist here. Okay. And then kalau orientation ni melibatkan apa? Dia melibatkan orientation dia either paksi X, paksi Y ataupun paksi Z. Okay. And kalau S ni pula adalah electron spin. Okay. Function dia electron spin ni dua je. Okay, kita ada probability electron to spin clockwise. If clockwise, value dia adalah positive half. We have another probability electron spin around the nucleus on its orbit anti-clockwise. So the value is negative half. Okay, detect ni dulu. Okay, next. Okay, contoh. Okay, contoh Kalaulah L kita equal to 0, so our shape is S. Apa S? S adalah spherical dan kita nak tahu how many orientation of the orbital. So mean you must refer to the value of M. So nilai M ikut L. So kalau dia kosong means M juga kosong. Apa maksudnya? Daripada nilai M ini kita tahu drawing kita hanya ada satu orbital sahaja and our orientation dia adalah itu. Okay, so which is bentuk dia adalah spherical. So kita boleh lukis paksi first. So this is Z axis, X axis and Y axis. So disebabkan spherical, kita akan buat circle je. Okay, so I already discussed before, ada dua je saya nak minta you lukis. Either you dah lukis, you padamkan tengah-tengah. Dia punya axis dia. Kita nampak spherical je. Okay. And then label. Contohlah, elektron ini berada pada shell nombor 2. So, maksudnya, subshell kita ini akan ditulis 2s. So, we label kat sini 2s orbital. Or, you can draw also by using the shaded area. Paksi is a compulsory. Ni saya recall balik sebelum kita masuk latihan. Okay. And then you lukis spherical. Lepas tu you shaded dekat dalam ni. Okay. So saya terima dua ni je. Kalau yang lain tu macam mana saya discuss sebelum ni? Boleh terima. Betul juga. Tapi this is the best. Okay. And then dah shaded, kita label 2s orbital. Kenapa? According to definition of the orbital, this is a 3D region. So asalnya adalah bentuk 3D, tapi disebabkan we draw and we convert to 2D. So bila 2D, produk dia macam ni lah. Okay, so kita nak cuba gambarkan seakan-akan 3D. So maksud orbital, 3D region around the nucleus which is we can high probability to find the electron. Mana saya jumpa? Masa mula-mula lesson kita belajar quantum, definition orbital. Okay. So, ini adalah S orbital. Kalaulah dia punya orbital itu berada shell nombor 3, apa bezanya? Saiz je orbital tu semakin besar sikit daripada 2S. Okay, boleh ya? Okay. So, saya terus pergi kepada P sebab saya tak ajar lagi lukis D. Saya nak recall balik lukisan according to the previous lesson sebelum ini. Okay. So, for example, okay. If n equal to 2, contoh L, the value should be, value dia berapa? 1 and 0. So maksudnya kita ada dua nombor. Dua probability of the orbital should be exist. If the value of L is 0, so the shape should be S. If value L equal to 1, the shape should be P. Okay, so therefore, if L is equal to 1, we can find out, okay, the value of the M should be related to the L value. Tetapi dia ada negative, positive answer. So therefore, the value of magnetic quantum number is -1, 0,
positive 1. So means that we have a probability maybe negative value here belong to the Px. Maybe kosong ini merujuk kepada Py. Maybe positive 1 ini merujuk kepada Pz. So means that we can identify if electron allocate to the shell number 2 and L equal to 1, so kita jumpa total orbital adalah 3. 3 probability dia, Px, Py, Pz. So remember my statement, ramai juga yang PM. Cikgu, adakah mesti negatif 1 ni untuk Px? Tak, dia probability. So maksudnya sekarang, maybe negatif 1 ini you boleh tulis juga Py. Kosong ini adalah Pz. Positif 1 ni adalah Px. Tak jadi masalah sebab definition sendiri kata high probability to find the electron. So means that as a conclusion, satu nilai M, satu orientationnya. Faham dekat sini? Boleh ikut ramai PM yang ni. Boleh. Alright Tapi kalau L equal to 0 bermaksud M dia hanya satu nilai je, iaitu kosong. Apa dia punya orbital dia? Tetap orbital S juga. So disebabkan dia berada pada shell 2, so kita boleh tulis dia punya subshell dia adalah 2px, 2py, 2pz and 2s orbital. Okay, so kalau soalan tu kata draw all the orbital exist if n equal to 2. Ada berapa banyak orbital nak kita lukis? 4 lah. Px, Py, Pz and 2s. So 2s macam ni lah, ini 2s. So saya hanya lukis Px sekarang. Okay, so kalau dekat Px bermaksud our dumbbell on axis x. So step 1, lukis dulu part C. Okay, and then label dia adalah orbital 2px. Okay, remember cara tulis. X ini adalah subscript. Dia kalau you tulis 2px. So label ini tak dapat markah. Salah. Dia mesti subscript for x. Okay, so bentuk dia adalah dumbbell atas axis x. Okay, so nak buat apa? Nak padam boleh, nak shaded pun boleh. Contoh saya shadedkan. Okay, syarat drawing orbital, lukis orbital betul and then label serentak. Okay, and then kalau 2py samalah juga tetapi bezanya atas axis y. Ni yang last lesson masa lecture hari tu. So saya recall balik lah. Madam. Yes. Position XYZ tu memang sama je kan? Yes. Okay. Sebenarnya cara kita lukis, okay, if you recall to the previous lesson in SPM, you belajar kan macam Pak CX, Pak CY, Pak CZ. Contoh kan, ini Pak CX, ini Pak CY, ini Pak CZ. Betul? Betul? Macam ni kan, lebih kurang kan? Okay. Sebenarnya cara kita melukis axis of the orbital, dia masih dalam keadaan clockwise sebenarnya. So kalau macam ni, dia adalah apa ni? Anti-clockwise. Ni di dalam keadaan bercampur kan. So my suggestion is follow je yang ini. Sebenarnya dia 3D. Maksud 3D macam ni. Macam ni. Nampak tak gambar saya? Pin sekali. Okay. Sebab tak belajar direct yang kamu. Okay. Disebabkan dia adalah sekejap saya stop present sekejap. Alang-alang dah tanya. You pinkan muka saya sekarang. Pinkan muka saya sekarang. Pin yang mana? Yang saya tengah bercakap. Okay dah? Okay. Dia macam ni tau. Bila you lukis axis sebenarnya, kita sebenarnya lukis dalam 2D je. Okay. Kalaulah ini sehelai kertas, dan you buat silang. So maksudnya sini adalah X, sini adalah Y. So bila kita letakkan dalam macam ni, di manakah Pak CZ? Daripada atas ke bawah tembus. Betul? Itu sebenarnya axis yang berlaku bila kita melukis. Dapat? Boleh? Sebab kita cuba lukis dalam keadaan 3D. So what happened? So my suggestion is when we draw the orbital on their axis. So you just follow my statement only. So kalau saya lukis axis dia begitu, you follow je. Sebab insyaAllah confirm betul.
Okay, sebab bila kita go through yang lain, ada juga cara lukisan dia, exist dia macam-macam. Dia macam ni sebenarnya. Dia bila exam nanti, dia depends kepada situation. Sometimes masa exam dia tak tengok pun exist. Masa exam dia tak tengok pun exist tu. Sometimes dia nak exist. So dia sebenarnya depend kepada markah yang di-allocate dalam soalan. So it's better dalam exam nanti ikut je cara lukis. Okay. X sebelah sini, ini X. Okay. Ini Y. And tengah-tengah ni paksi Z. Okay. So disebabkan kita lukis P. So bila P, PY. So kita punya dumbbell mesti atas paksi Y. Okay. Lukis shaded. Sama juga dengan paksi Z. Okay. Kita lukis axis dulu. Okay, and then label dia mesti tahu 2PZ. So mean our dumbbell on axis Z. Okay, shadedkan dia. Okay, done. Okay. Fokus kita hari ni adalah how we draw the D orbital. Okay, some student dia dah go through sebab dia dah buat betul-betul latihan yang saya minta, example 5 dengan example 6. So very good lah for the student. Okay. For information, kelas korang je yang tanya soalan ni kat saya. Kelas lain tak tanya lagi sebab dia tak tengok lagi soalan tu. So maksudnya walaupun you physical, kelas science physical, tapi you punya potensi dia sangat bagus. Bagi saya lah buat masa ni yang saya nampak. Okay. And then, okay. So, what happen if electron to allocate at shell number 3? Okay, if shell number 3, L equal to probability of the value. So less than 1 of 3. So means the value is 2, 1, 0. So mean we have a 3 value of L. So kita ingat tahu fungsi L adalah nak tentukan bentuk orbital. So terus letak bentuk dia. So kalau kosong S. If 1 P. Okay. If 2 D. Okay, fokus saya adalah cara lukis D. P dengan S saya tak lukis dah. Okay, and then kalaulah L equal to 2, so means the value of M ada berapa? Ikut nilai 2 ini. So starting by negative 2, negative 1, 0, positive 1, positive 2. So therefore, the function of M, saya ulang mula-mula tadi, to detect the total of the orbital. So bila kita trace, it have a 5 value, so therefore we can determine the shape of the orbital in our orientation consists 1, maksudnya satu kotak, satu orbital, negative 1, satu lagi orbital, 0, positive 1, positive 2. So mean kita ada 5 orbital exist in D orbital. So apa nama orbital tersebut? Dia adalah dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. So maksudnya, okay, sekarang kita boleh choose terus. Negatif 1 probability ataupun kemungkinan dia label orbital tersebut adalah dxy orbital. Dia bukan mesti, dia probability. Okay, maksudnya maybe negatif 2 ni untuk dxy. Maybe negatif 2 ni untuk dxz. Depend cara you label, right? So, kita write the shape ataupun the name of the orbital exactly. These orbital are allocated to the shell number 3. So, means that the label of the subshell of the orbital should be 3 dxy, 3 dxz, 3 dyz, 3 dx square minus y square and 3 dz square. Okay. Bentuk dia apa? Bentuk orbital tersebut adalah cloverleaf. Maksudnya bentuk bunga. Okay. So mana yang bunga? Yang ini sahaja. 4 ni bunga. Okay. So bermaksud the first 3 orbital here, so our cloverleaf is between its axis. Bermaksud, okay, dxy, dxz, dyz, our cloverleaf is between axis at the label given. But
dx square minus y square on its orbit. On its orbit. On its axis. Atas axis dia tersendiri. Kenapa analogi saya senang? Sebab dia ada kuasa 2. So dia 2 kali ganda dia berada atas paksi dia sendiri. Okay. Sama juga dengan dz square. Dia sama berada on its axis. Tetapi dalam masa yang sama dia ada ring. Ataupun dia ada bentuk donut tengah-tengah struktur tersebut. Okay, how? Okay, saya ajar satu persatu dulu cara lukis. Nanti kita akan terus masuk example. Okay. So, the first here saya nak lukis dxy. So, saya labelkan dia dulu. Okay, saya nak lukis 3dxy. So what is the meaning? Our dumbbell is between axis x and y. So saya akan lukis axis yang terlibat dahulu. So axis x, axis y. Okay. So syarat dumbbell 3 tersebut must be between. Mana between? Inilah yang pertama. Cloverleaf yang pertama. Okay, dia berada between satu lagi area dekat mana? Sinilah. So selesai. So, apa nak buat? Shaded je terus dulu. So dia masih bentuk dumbbell, cloverleaf Kalau you faham konsep senang. Ni saya ajar konsep je dulu ni. Okay, shaded. Okay, dah shaded tu. Kalau axis tak lengkap, salah. Satu lagi tertinggal, iaitu paksi Z. So nak buat macam mana? You tarik je. Allahu Akbar. Sorry. Tarik je sebab kita tahu paksi Z tu masih tengah-tengah. Okay, label. Okay, you boleh terus. Tak pun you terus tulis je ni. Tarik. Okay, and then you shaded sekali lagi supaya paksi tu dah tak nampak. Tak apa. Tapi sebenarnya cara lukis okay, ada 2. Okay, cara you nak lukis bentuk dia. Pertama, axis yang kita nampak atas ni je. Okay, belakang tu tak nampak. So dia nampak macam cloverleaf tu berada dekat plane area, paksi tu dia cocok tengah-tengah. Alright, okay. And then, atau kalau you draw, Allah. Sorry bila dia tulis pen macam ni memang dia lari sikit. Okay, label X, label Y dulu. And then saya lukis dulu siap-siap cloverleaf. Dia masalah je dekat adalah axis Z tu nanti. Okay. So and then you nak buat apa? Tarik je tak apa. Kalau macam ni cikgu boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Okay je, terima je. Sebab sebenarnya dia bukan atas paksi Z pun. Dia Z tu adalah tengah-tengah. So dia adalah dekat atas plane projection X dan Y tu. So nak selamat, you shaded je dia punya ni. Oh salah, pen colour lain. Shaded kan ni. Yang penting, axis Z tu jangan tinggal. Okay dah, selamat. Okay, boleh juga diterima. Tak apa, sebab kita lukis dalam bentuk 2D. Okay, boleh? Okay, ini adalah dxy. Okay, macam mana nak buat dxz? Okay. 3dxz. So, maksudnya paksi saya adalah paksi x. Sebab tu kena hafal dia punya paksi dulu. Okay. Paksi x, lepas tu paksi z. Okay. So, next, buat apa? Lukis cloverleaf dia dulu di antara axis. Shape dia panjang tu dia kena lebih kurang sama. Jangan pula satu panjang sangat, satu pendek sangat. Nah, tu tak boleh lah. Okay, done. So, siap dah dia punya cloverleaf di antara paksi. So, apa lagi tertinggal? Axis Y. Tarik je. Alamak, paksi dia salah. Sekejap Color paksi. Okay. Seakan-akan sebenarnya nampak macam atas pada cloverleaf. Sebenarnya kita lukis 2D tu yang nampak macam tu, tak apa. So dia tetap terima. Yang penting wujud paksi dan you buat apa? You shaded je yang warna biru ni.
Tetap betul. Faham? Boleh? Okay. So ini dxz. Okay. Kalau dx dyz 3D yz. So paksi apa yang terlibat? Between y dengan z. So buat paksi y dulu. Y. Satu lagi paksi z. Okay. And then apa saya akan buat? Saya akan buat dulu dia punya bentuk cloverleaf di antara paksi. 1, 2. Okay, next. Tak cukup lagi drawing kita. Axis. Axis apa tak cukup? Axis Z. Tarik je. And then, draw. Shaded dia. Okay, faham yang tiga yang pertama ni? dxy, dxz, dyz. Dia mesti di antara paksi yang kita label. Okay. And macam mana dx square minus y square? Okay. If apa dia? Mana? Tu medium buat Z ke tu? Oh. Z. dyz di antara paksi y dengan paksi z. Oh, label. Thank you. Ini paksi x. Cara label masalah. Kalau salah label bahaya. Ini x. Okay. Thank you. Nampak pun. Okay. And then last kali, last two. Kita ada dua lagi belum. Okay. Bila ada kuasa 2, bermaksud dia masih berada di atas paksi 3D x square minus y square. So, atas paksi x dan y. So, lukis dulu paksi yang kita label. X, y. Okay, bentuk dia must be cloverleaf. Tetapi kuasa 2. Apa maksud? Atas axis dia sendiri. Okay, and then barulah kita lengkapkan dia dengan paksi Z. So next, you shaded. Tak shaded pun you padam. Ikut you punya keselesaan. Tapi kalau saya tak buat dua-dua tu macam mana? Adakah jawapan saya diterima? Sebenarnya boleh dalam exam. Buat masa nilai yang saya tengok tak pernah kena penalti lagi. Asalkan bentuk dia kena dan mengikut paksi yang dilabelkan. Okay. And then dekat sini satu lagi 3dz square. 3dz square. Sama juga ada kuasa 2. Bermaksud atas paksi z. Okay, paksi z. And then sini x. Ini y. So, dia cuma bezanya dz square ni dia bukan cloverleaf. Dia bentuk dumbbell. Tetapi ada satu kelebihan dia ada donut tengah-tengah ataupun cincin dekat sini. Ini maksudnya dz square. Dah siap. Dapat? Boleh? Okay. So kita pergi kepada latihan kita. Baru masuk. Ini intro saja baru. Ada soalan nak tanya drawing? Boleh? Boleh kan? Kalau Madam tak yang lorek, cincin tu tak payah. Tak payah apa? Tak payah buat dua? Maksudnya apa? Tak payah apa? Teruskan ayat. Suara siapa tadi tak ada tengok? Apa yang ring tu tak payah Yang lorikkan ring? tu. Tak payah lorikkan. Lorikkan juga kalau rajin. Lorikkan sekali sebab dia sama sekali. Tapi kalau you lorikkan, dia akan jadi macam ni tau. Kalau you tak buat dua kali, you akan lorik macam ni. So salah. Kalau nak lorikkan dia kena tu ni sebenarnya. Dia ring. Dia sebenarnya ring mengelilingi dumbbell tu. Dapat? Boleh? Kalau lorikkan macam ni salah. Boleh. Ni salah. Ni salah. Ni salah. Dia tak boleh lorik semua. Dia hanya sikit je bentuk cincin. Sebab dia lah maksud dia donut. Donut kan macam mana? Tengah-tengah ada lubang kan? Sama macam dz square. Dia mesti ada tengah-tengah lubang. Alright ya? Okay, kita cuba praktis lah latihan. Ni. Saya percaya ada yang dah buat dah. Bagus Okay. Okay. Dia kata dekat sini. Okay, nanti sekejap lagi saya minta skrip. Draw the shape of the orbital with the following quantum number. Adakah kita nak lukis semua? Itu soalan pertama. Tidak. Kenapa tidak?
drawing orbital kita mesti mengikut alamat yang diberikan. Bermaksud mengikut set kuantum yang diberi. Okay. So sekarang ni untuk A. Okay. For A equation, N sama dengan 3. Okay. L sama dengan 0. M sama dengan 0. Alamak. Okay. Sama dengan 0. So therefore, macam mana nak tahu bentuk? Sebab soalan ni minta draw shape. Ayat dia adalah draw shape, bentuk. Bentuk ada 3 je. Spherical, clover leaf ataupun dumbbell. Itu sahaja. So dekat mana starting bentuk, fungsi dia adalah huruf L. Okay. So dia tengok nilai dia 0. So maksudnya dia nak S lah. S orbital. Tapi ada berapa banyak bilangan orbital S yang kita nak tengok? Tengok nilai M yang dia bagi. Oh, sebiji je. Satu nilai je. So, maksudnya jawapan kita satu je lukisan kita. So, okay. Bila S, dia adalah spherical. Okay, and then label Z, X, Y. So, bila S, bentuknya bulat. Okay, spherical. Okay, lepas tu kita shadedkan dia. Okay. Macam ni je you bagi. Salah. Kenapa salah? Tak ada label. Tak ada maksud. So maksudnya mana? Sub-shell labeling dia. Di mana orbital tersebut berada shell nombor 3. Apa jenis dia? Dekat sini kita tengok. Dekat L dengan M ni value dia. Okay, so which is 3S sahaja. Dia tak ada 3XP, 3XY, tak ada. Sebab dia memang duduk tengah-tengah. Okay, ini adalah answer for A. Okay. And then B saya tak nak. Sebab dia B punya soalan sama macam A. Okay, saya nak jawab soalan C. Okay, boleh ya? A settle senang je tu. Okay, soalan C. Dia kata N sama dengan 2, L sama dengan 1 equal to -1. According to our discussion before, N sama dengan 2. The value of L ada 2, iaitu 1 dan 0. Adakah kita kena letak nilai 0 dekat soalan ini? Tak perlu. Sebab soalan tu minta ikut alamat yang diberikan. Bermaksud dia nak tengok apa jadi kalau shell tu sama dengan 1 je. Jangan tambah soalan. Okay, careless mistake student lepas dia dihafal formula ini, maksudnya disenaraikan semua. So tak perlu. Sebab dia nak 1 sahaja. So kita tulislah kalau L dia sama dengan 1 bermaksud apa bentuk dia? Oh, bentuk dia P. Tulis dia dulu. Tapi daripada nilai, kalau L dia 1, M ada 3 probability value dia. M sama dengan -1, 0, +1. Tetapi soalan ni adakah bagi 3 numbers? No, you only give 1 numbers. So if this 1 numbers, you just choose probability of the exist. Either one from where? Either PX, either PY ataupun PZ. So boleh pilih satu daripada 3. Contoh saya nak pilih apa? Saya nak pilih PZ. Boleh tak? Boleh. Kalau saya nak pilih PX, boleh. Saya nak pilih PZ ataupun PY, boleh. Tapi kalau you bagi 3 sekali, salah. Sebab soalan tu bagi only one number M sahaja. So disebabkan saya pilih Z, so maksudnya lukisan saya mesti selari dengan pilihan saya. Okay. So saya nak 2, 2, P, Z. So bermaksud you dumbbell on axis Z. Ingat cara menjawab ni dalam exam dia cuma confused je nak jawab macam mana. So cara you jawab, tengok data yang dia bagi, tengok nilai. So kalau bilangan nilai tu dia hanya bagi 1 je nombor, bermaksud orientationnya the total orbital only 1. So pilih 1 daripada 3. Either PX boleh, PY boleh, PZ pun boleh. Ikut you punya label of the orbital. So saya pilih PZ. So lukisan saya atas axis Z. Faham dekat sini? Careless berlaku kat sini ya selalu. Okay, done? Siap dah? Okay, next. Okay, saya nak soalan D. Last. E, senang. Dia sama macam huruf B. Boleh saya teruskan soalan E? Boleh. Kan? Boleh, Boleh Madam. ya? Okay, senang je sebenarnya ni. Okay, pada dah ni. Okay, kalau soalan D, okay, N sama dengan 4, L equal to 2, M equal to -1, +2. Okay. Apa nak jawab? Saya nak teka je. Okay. How many
total of the orbital. Nampak saya sebut ayat dia, total. Bila total orbital, mata kita tengok fungsi yang mana. Okay. How many total of the orbital according to the equation of D? Berapa je? Siapa nak jawab? Sebelum saya panggil nama. Siapa yang saya jarang panggil nama? Saya rasa semua dah saya sebut. Apa ya? Syawin lah. Syawin, tolong Syawin. Ada berapa nak lukis? 2 madam. Macam mana you tahu 2? Sebab M dia ada -1 dan +2. Okay, good. Correct. Itulah yang sebenarnya. Kalau dia kata, bila dia nak cakap lukiskan bilangan orbital, jangan lukis semua. Sebab kita tahu ya, L sama dengan 2. Bentuk dia adalah D. Tetapi daripada M ini, dia hanya ambil 2 nombor daripada 5 nombor. So ingat So maksudnya, from this writing of the equation, our data only 2 value. Bila 2 value, you must choose 2 orbital. Probability of the orbital from 5. Siapa dia? So kita kena senaraikan balik yang kita belajar D tadi. dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. Nampak tak sekarang? Dulu masa saya belajar, saya akan pilih lukisan yang paling senang. Mana yang senang sebenarnya? Yang ada kuasa 2. So, saya akan pilih ni dengan ni. Sebab dia senang. Sebab dia kuasa 2 dan dia berada atas axis. So, depends kepada jawapan yang you pilih. You kena pilih 2 jenis orbital daripada 5 sebab dia adalah perkataan probability. Dia bukan fix. -1 mesti dxy, tak. Okay, so we just choose 2 from 5 value. 2 from 5 orbital. So, contoh saya nak pilih 1 paksi dxz, 1 saya nak dx square minus y square. So, saya lukislah. Okay. So, saya nak dx square, dxz. So, maksudnya I punya cloverleaf on between axis x and axis z. Okay, so saya lukis dia punya cloverleaf first. Between. Okay, done. Okay, kalau you hantar macam ni salah. Sebabnya axis tak cukup. Okay, just tambah je lah axis yang kita tak terlibat tadi. Okay, done. You biarkan macam ni dalam you punya paper, tetap dapat markah. Betul. Tak salah. Ataupun you rajin, you shaded. Tak rajin, tak shaded. Depends lah. So, saya shadedkan dia. Okay, dah siap. Okay, so pemeriksa tengok saya punya paper. Lepas tu dia pangkah. Kenapa dia pangkah? Padahal pemilihannya betul. Apa yang salah? Saya boleh tulis kesalahan kat sini. Salahnya Number di of mana? Dia tak shells. letak 4. Ya, bila you buat penulisan label, mesti locatekan orbital itu ada dekat mana. Tu biasa berlaku dalam exam. Okay, so disebabkan dia already given, the location sebenar orbital berada pada shell nombor 4. Sebab orbital tu berada atas orbit, maka berada atas shell. Sini mesti letak 4 dekat depan. So baru dapat full mark. Tu biasa berlaku dalam exam. Okay, jangan buatlah. Kalau ikut previous student saya macam tu lah selalu disalah. Okay, and then saya nak pilih dx square minus y square. Okay, dia adalah cloverleaf atas paksi. Okay. Then z. Okay, label. 4dz square minus y square. Salah. Apa salah? Label lah. Kalau salah label pun tetap salah lah. Okay, so done. Okay. Yang salah lukis macam ni. Okay, dia pilih betul. Okay, 4dx square minus y square. Okay, cari kesalahan daripada drawing saya. Saya cakap lukisan ni salah tau. Kenapa dia salah?
Okay, komen. Apa masalah? Tak sama. Formula Excel dia terus pangkah. Betul. Ini jelas kelihatan bentuk dia tidak sama. Cikgu lukis ni tak sama pun. Kalau kita tengok ni sekali nampak ni lebih kurang lah. Tapi jangan nampak sangat beza panjang pendek dia. Kenapa? Yang ni ada masuk dalam chapter 5 nanti. Kalau you lukis macam ni, yang ni maksudnya dia orbital juga. Tetapi orbital ini adalah hybrid orbital nanti. You akan belajar chapter 5. Itu biar dulu. Kalau macam saya buat ni confirm salah. Dia akan buang terus. Okay, faham ya? Ada soalan sebelum kita teruskan? Boleh? Ya, saya. Kalau paksi dia panjang salah juga ke madam? Paksi dia panjang, panjang dia ni, satu panjang, satu pendek, tak sama ke apa? Panjang macam mana? Panjang ni X, panjang ni, lepas tu Y kat sini pula, Z macam ni je. Macam ni ke? Maksud kamu? Kalau boleh buat dengan comel lah sikit. Kalau yang ni pemeriksa akan jadi serba salah dia nak bagi markah. So better biar sama. Kalau macam ni memang saya rasa dia akan pangkah terus. Sebab dia nampak macam ada exist ke tak ada untuk Y ni. So better lebih kurang sama panjang dia. Okay. So kalau boleh dalam exam nanti bagi the best your writing. Sebab mostly student dah faham konsep. Cuma writing je kita kena tambah baik je lagi. Okay. Madam nak tanya. Boleh. Tanya terus. Kalau macam kan bila kita dah habis lukis tu kan kita kena label. Kalau saya label macam bukan bawah dia, saya label kat kanan ke kiri ke tak boleh Boleh. Tapi jangan jauh daripada lukisan kamu. Katakan you label dekat atas 4dxy dx square minus y square. So masih lagi boleh membaca sebab dia akan cari label kat atas, drawing kat bawah. Kalau you sebelah kanan, label ke sebelah kiri tak jadi masalah tapi mesti dekat. Jangan terlampau jauh. Contoh, ni lukisan kita. Ni kita punya drawing. So you punya label kat sini. 4dx square minus y square. Saya takut pemeriksa tak nampak sebab dia banyak tengok dia punya paper. So better, this is the best writing. Lukisan dekat atas, lepas tu dia punya label kat bawah. So ni my suggestion lah. So bila saya tengok dekat mana-mana buku pun dia mostly label begini. So better you follow. Right? Boleh Practice je. Boleh. Okay? Kita lukis dulu, lepas kita label kat bawah. Sebab tak naklah nanti bila pemeriksa check nanti dia tak ada, kalau boleh tak nak bagi apa-apa argument pada pemeriksa. Tu je sebenarnya niat. Kita punya doa lah supaya kita belajar PSPM nanti dipermudahkan. Tu je. Okay, ni yang selalu student tak boleh nak jawab. Padahal soalan ni senang. Okay. Apa yang tak boleh jawab? Macam ni. Faham kan? Soalan simple je. Write the four quantum numbers. Apa maksudnya? Bila disebut je quantum numbers ada 4. So quantum number ni memang ada 4 iaitu apa? N, L, M, S. Itu je dia nak. Dia nak alamat di mana orbital itu berada. Sekarang ni kita dah tahu. Alamat contoh SU 79, Jalan 80, Taman Bidara sekian-sekian, 78300 Masjid Tanah, Melaka. So daripada alamat tersebut kita pergi, rumah banglo. So kita tahu, kita boleh bayangkan lukisan kita adalah rumah banglo. Okay. Sekarang ni dia terbalik. Daripada rumah kita kena cari alamat dia. Dapat faham dia punya analogi? Okay. So sekarang ini daripada soalan A dia kata bentuk orbital tersebut adalah 3S. Berikan quantum number-nya. 4 quantum number. Okay. So tolong, macam mana kita nak cari quantum number dia? Kita kena fahamlah daripada label kita buat tadi. Okay. Nombor 3 depan ini merujuk kepada label for principal quantum number ataupun the number of shell. So the label is N. Okay. This S belong to the function of azimuthal quantum number which is the label is L. So masalahnya sekarang from this label of the orbital kita tak tahu apakah nilai M dan apakah nilai S. Okay, so tak apa, tu tolak tepi dulu. Okay, so kita keluarkan nilai. L sama dengan berapa nilai dia? So dia tulis kat sini 3. So N equal to 3. Okay. The value of the L, the function is to detect shape. So kalau shape is S, so the value of L is equal to 0. So dapat 2 nombor. So dia kata 4 quantum number. So N dah dapat jawapan, L dah dapat
How about value of M? Siapa boleh tolong? Macam mana dapat nilai M pula? So berapakah nilai M? Kosong. Ya, sebab dia ikut nilai L. Kalau L you dapat kosong, automatically M dia adalah kosong. So kalau S, ada berapa nilai S? Siapa boleh sebut? Ada berapa nilai? 2. Siapa dia? Positif Dua. 1/2. Negatif. Positif 1/2 Okay. dengan negatif 1/2. Ya, betul. Positive half and negative half. Ini jangkaan kita. Okay. So, bila kita tulis side of quantum number, so your writing should be as a n equal to 3, L equal to 0, M equal to 0, S equal to positive half. Or you can write, so the second set, n equal to 3, L equal to 0, M equal to 0, S equal to negative half. So how many set we already get? 1 set, 2 set daripada one of the orbital given. Tapi kita tak habis pun baca soalan. Ni yang jadi careless dalam exam. Okay, kita baca ayat betul. Write the 4 quantum number. 4. Nampak tak ayat dekat sini? How many electron involved yang dia nak? Ada tak perkataan N? Berapa bilangan N? 1. Satu je. Apa maksudnya? Ya, daripada probability kita from the spinning motion of electron, kita boleh trace electron tu berapa? 2. Maybe positive half, maybe negative half. Bermaksud, when you want to answer for this question, you just choose one set sahaja. So, you pilihlah set nombor 1. Betul. Atau, you pilih set nombor 2. Betul. Kalaulah you bagi jawapan, dalam exam, you bagi dua-dua sekali. Okay, you bagi dua-dua sekali, jawapan kamu adalah salah. Sebab you tak menjawab perkataan N, elektron. Tetapi, if you write for the both answer, tetapi you tulis satu perkataan, iaitu or. Jawapan kamu betul. Faham? Ataupun you buat labels liar. Pun betul. Cuma yang salah, you bagi dua-dua. Tak ada pemilihan atau. So, salah. Selamat apa? Pilih satu daripada 2. Dapat adik-adikku? Dapat kan? Faham ayat soalan? Okey, dalam exam di careless yang tu. Okey. Kalau 2P. Okey, saya tak tanya lagi ikut ayat soalan. How many ataupun how state the total of the set quantum number yang kita boleh tulis daripada orbital 2P. Siapa boleh jawab? Berapakah jumlah keseluruhan set quantum kalau orbital tu adalah 2P? Ada berapa set? Siapa boleh teka? 3 kot. 3 set. 3 set. Okey, kita cuba. Betul tak 3 set? Soalan saya tadi kata total set quantum number. So, kita teka betul tak 3? Kita trace dulu. Sini adalah N, sini adalah L. So, kita akan tulis N sama dengan 2. L equal to, kalau P nilai dia berapa? Kalau P? 1. Pandai. 1. Nampak sekarang? Okey, sekarang Total ni 4 madam. total dia 4. Okey, ada cakap 3, ada cakap 4. Okey, tak apa. 6. 6. Enam, Okey, ada 6. 6. Saya tarik balik kata-kata saya buat 6. Okay. Alright, okay. So maksudnya all of you dah nampak dah sebenarnya. So very good. Itu yang saya suka. Sebab tu kita belajar. Saya bukan nak kamu belajar yang the bombastic punya content, tak. Benda yang simple and you faham konsep, you dapat soalan yang susah, you automatic you akan faham. So nampak tak sekarang ni? Bila diolah, finalize you jumpa data. Yes, the answer is 6. So dekat mana? Dekat final quantum tu nanti. So kita trace, bila L sama dengan 1, automatic kita boleh jumpa value dulu. Negative 1, kosong, positive 1. So secara logiknya nampak macam 3 berdasarkan nilai M. Padahal
Elektron itu adalah merujuk kepada huruf S kita, spinning motion. Probability-nya adalah negative half ataupun negative half ataupun positive half. So maksudnya sekarang 3 darab 2. So 6. So siapa dia? Kita senaraikan semua. Okay, saya cakap tadi total kan? So saya cuba senaraikan semualah. Memang sesikit lah. N sama dengan 2, L sama dengan 1, M sama dengan negatif 1, S sama dengan so saya ambil negatif 1. So first probability dia, positive half. So saya buat dulu positive half. Okay, second set. N equal to 2, L equal to 1, M equal to negative 1. So S equal to positive half. Okay, it's better bila you nak salin semua. So you susun M ini ikut spesifik dia punya, habiskan dulu orbital dia. Positive half, negative half. So baru kita tukar nilai M yang lain. So N equal to 2. L equal to 1, M equal to 0, and then S, ulang balik lah sebab satu orbital probability dia adalah 2 je, positif and negatif. So second, N sama dengan 2, L equal to 1, M equal to 0, S equal to negative half. Okay, for the last two sebab dia satu orbital, mesti ada 2 elektron. So ini dah orbital yang kedua. Okay, and then for the last two, N equal to 2, L equal to 1, M equal to positive 1, S equal to positive half. Okay, so the last set, N equal to 2, L equal to 1, M equal to positive 1, S equal to negative half. So bila kita trace daripada nilai M ni, dia ada 3 orbital. Tapi satu orbital maksimum dia boleh diisi 2 elektron. So kalau soalan tu kata, berapakah jumlah set kuantum? Ya, dia ada 6 set semua sekali. Tapi kalau kita baca soalan, dia nak berapa set? Siapa nak jawab? Dia nak berapa set? 1 sebab dia ada huruf N. Dia nak N elektron, so bermaksud pilihlah satu daripada 6. Kalau you senaraikan semua macam ni, salah sebab soalan ni minta jumlah semua. Tapi kalau you senaraikan semua, cikgu saya nak senaraikan semua tapi saya letak huruf O setiap satu pemisah. Betul ke salah? Saya letak sini O, sini pun O, sini pun O. Can or cannot? Can. Kita tak betul. Ya, sebab dia definition orbital tu sendiri adalah 3D region around the nucleus which is high probability. Maksudnya jangkaan kita maybe set yang pertama jawapan dia. Maybe jangkaan dia set yang kedua. Tapi nak senang pilihlah satu daripada 6. Faham ya? Okay, good. Dan nampaklah tu konsep. Alhamdulillah. Okay. Aduh, berapa dah sekarang? 3.31. Alright. Okay, saya nak tengok sekarang. Yang lain tu boleh buat kot. Ada tak soalan nak tanya? Sekejap, saya tengok balik soalan. Kalau ni pula. Saya suka soalan last kali ni. Buat sampai habis. P4DXY. Sekejap last soalan. Okay. 4DXY. Okay. Berapa set kuantum kat sini? Siapa boleh jawab? Memang dia nak minta satu. Lukisan kita satu je. Tapi sebenarnya ada berapa jumlah set kuantum daripada orbital yang diberikan? 2, madam. Yes, 10. 2. 2 je. Dia tak akan jadi 10. Kenapa bukan? Okay. Kenapa dia 2 sahaja? Sebabnya dia bagi ni. Okay, dia tak nak tulis pula dah. Sekejap Okay dah. Dia bagi specific orientation. Beza dia, kalau soalan tu hanya bagi ni sahaja. Ada berapa jumlah? 10 set. Sebab D ni ada 5. Betul? D ni ada 5 orientation, ada 5 nombor. Okay, so sekarang ni disebabkan dia hanya bagi spesifik iaitu XY. So dia dah bagi awal-awal. Ini nilai N, ini adalah L, ini adalah M. M kita dah bagi spesifik, bermaksud dia ambil satu nombor je, maybe negatif 1. So dia hanya satu set. Bila satu set, dia ada dua nombor je lah S dia, iaitu positive half, negative half. So maksudnya pilih satu daripada 2 dalam P4DXY. Faham? Beza ni dengan 2 soalan pertama tadi? Faham Yang ni kalau M tak bagi, kalau orientation spesifik tak bagi. So total dia memang 10. Tapi ini dia bagi spesifik nilai M. Dia dah pilih satu nombor. So satu je dia ambil. So maksudnya 2 je set. 2 elektron akan wujud. Tapi dia nak satu. So pilih satu daripada 2. Alright? Okay. Madam.
M tu mesti negatif 1 ke? Bukan mesti. Probability. Oh, okay. Probability. Boleh Maksudnya- letak apa-apa lah. Yes. Positif 1, Boleh. positif 2 boleh. Boleh. So maksudnya kalau M ni, you boleh pilih mana-mana nombor daripada negatif 1, negatif 2, kosong, positif 1, okay, positif 2. So maksudnya disebab kita pegang mula-mula definition, ada ayat perkataan probability kat situ. So maksudnya nak pilih nilai M ini, you ambil je mana-mana nombor daripada 5. Contoh saya ambil negatif 1 boleh, saya ambil kosong pun boleh, saya ambil positif 2 pun boleh. Yang salah, you senaraikan semua. Itu salah. Okay, faham ya? Alright. Ada soalan lain? Tak ada? Kena faham konsep tu betul ni? Okay, senyap tu okey lah tu. Alright, ni. Tengok exercise nombor 1. Okay, exercise nombor 1. Sekejap Ni ada 2 lagi lesson sebenarnya ni. Okay, ni je last sebelum saya masuk lesson terakhir. Okay. Exercise nombor 1, set 1. Okay, set 1. Dikata draw shape of the orbital and give their name. Ni muka surat 36 Give their name. Name ni maksudnya dia punya subshell of the orbital. Okay, so apa subshell untuk set nombor 1? Apa nama orbital dia? Apa nama orbital dia? Siapa boleh tolong? Sapi tolong Sapi. Yes. Bapa Cakap pula. Atau cakap tak apa. Tak apa je. 2S. Ya, betul. 2S. Mak nampak saya dah padam semua. Sorry. Sekejap Okay. Sekejap saya nak padam yang ni je. Dia tak nak. Sekejap. Wait. Okay. So, macam mana nak tahu sub? Dia kata name of the shell bermaksud dia punya subshell. Gabungan N dengan L. N, L sekali. So maksudnya 2 kosong. Kosong tu adalah S. So nama subshell kita adalah 2S. So lukis je lah 2S. Okay, yang kedua. Siapa boleh jawab? Tak nak orang yang sama. 3D. Ya, 3D. Okay, sekarang ni dia tak bagi spesifik kan. So sekarang ni D je. Dia nak L sahaja. So maksudnya kita just lukis 3D je lah. Okay, yang ni 5. 5P. Yes, 5P. Okay, sekarang ni dia kata, nampak dengan ni. Berapa banyak kamu nak lukis? Nampak ayat? Banyak, madam. Banyaklah sebab ada huruf S. Nampak? Shape of the orbitals. Ada huruf S belakang. So maksudnya, S ni you lukis 1 je. D ni you kena lukis 5. P you kena lukis 3. Okay? And then, determine the maximum number of the electron occupy the orbital. Okay. Total electron. Kalau 2S, berapa total electron boleh diisi? Berapa? Faiz, berapa Faiz? Berapa Faiz? Tolong. Kalau orbital dia 2S, total electron berapa boleh buat? 2, madam. Ya, betul. So 2 elektron sahaja yang wujud. Okey, kalau 3D. So 3D, siapa boleh tolong? Saya tak nak Tanesh. Tanesh, tolong Tanesh. 3 elektron. 3 elektron je ke? Kalau 3D, maksimum elektron. D kita 11. boleh lukis 11. Is it 11? Kalau 3D, orientation dia ada berapa? 6. 6. Sudah. 10 10. Maksudnya orbital dia ada 5 iaitu 3DXY, 3DXZ, 3DYZ, 3dx square minus y square, 3dz square. Satu orbital ini boleh diisi hanya 2 je elektron dia iaitu positive half, negative half. So maksudnya disebabkan kita ada 5 orbital, nak tahu jumlah elektron macam mana? 5 kali 2. So jawapan dia adalah 10 elektron sahaja. Okey, kalau 5p ada berapa? 5p. Punya apa? Yes, 6. ada 6 elektron. So 5p, good. Ada 6 elektron. So pandai dah tu sebab you dah faham cara check dia punya set quantum number. Okay, good. Alright. Okay. Ada soalan? Tak ada? Alright. So, saya nak you analyse lah. Okay, tugasan kamu adalah soalan nombor 2. Ni task lah. Okay. Soalan nombor 2. Lepas tu, soalan nombor 2 juga. Salah ni. Sekejap.
Oh, ni extra exercise. Okay, jap salah. Okay. Ini soalan exercise muka surat 36, page 36, soalan nombor 2 dengan soalan nombor 4. Soalan nombor 3 tu dah pandai. Okay, 2 dan 4. Okay. And then, ni task sebab hujung minggu hari tu tak ada task dah. Okay. Extra exercise, page 37. Page 37, saya nak you buat soalan nombor 2 sahaja. Boleh? 3 soalan untuk lesson ini. Untuk lesson ini. Boleh? Boleh kan? Kena rajin sikit lah. Sebab konsep tu dah pandai tu. Okay, so saya nak masuk the last lesson sebelum kita masuk subtopik yang ketiga. Okay, ni yang penting. Okay. Okay, sekarang ini, tak apa, you tak baca ayat dia pun tak apa sebenarnya. Saya cerita apa yang berlaku dalam energy level. Okay. So, if you refer to the comparison between Bohr and quantum, Bohr hanya menerangkan elemen that consists only one proton number. Contoh hidrogen ataupun ion yang ada elektron namanya 1. Tetapi, this Bohr we have a problem if the element consists greater than one of the proton number. So contoh saya ada proton number saya sodium. Sodium proton number dia berapa? 11 tak silap saya. Okay. So sekarang ini macam manakah electronic configuration ataupun bahasa Melayu you sebut dekat sekolah susunan elektron untuk sodium. Macam mana you buat masa SPM? 281. Yes, 2.8.1. Okay. Sekarang ini, kenapa you belajar dekat sekolah 2.8.1? Sebabnya dekat sekolah, you hanya melukis shell nombor 1, elektron. Shell nombor 2, ada 2 elektron. Okay. Shell nombor 2, sekarang ni 8. So, maksudnya dekat surrounding ni, you lukis 8, betul? Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, and then shell nombor 3 ada 1. Sekarang ini, okay, teori lain tanya, di manakah sebenar kita boleh jumpa elektron? Adakah betul-betul dia berdiri? Ataupun memang betul-betul dia berada atas paksi? Tak, sebenarnya elektron ini berada di dalam, apa nama dia? Orbital. Yes, itu yang kita belajar sekarang. Bermaksud, dalam electronic configuration, you akan belajar subtopik 2.3 kejap lagi. Penulisan electronic configuration ataupun susunan elektron 2.8.1 ini tidak lagi diterima dalam teori. So, macam mana? Sebabnya dia melibatkan konsep differences of the energy level. Okay, differences of energy level. Apa cerita ni sekarang? Okay, tak apa. Nanti you tengok balik, saya cerita apa konsep energy level. Diagram sebenarnya benda tu dah ada dalam you punya lesson. Tapi biar saya cerita dulu. Baru you boleh analyse balik. Okay, ni saya baca muka surat 37. Okay, bila konsep tersebut adalah energy level, bermaksud mestilah ada paksi. Paksi apa? Paksi Y lah. Menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang energi. Mestilah tenaga dekat sini. Okay. So dari segi konsep maths yang kita belajar, dekat bawah ini adalah tenaga yang rendah. Semakin ke atas tenaga dia adalah tinggi. So when you learn konsep Bohr, postulate nombor 2. Postulate nombor 2 kata, when electron move around its orbit with a specific orbit, so the energy is quantized. Bermaksud, nilai tenaga dia adalah berbeza pada setiap aras yang berbeza. Contoh, okay, disebabkan aras tenaga kat bawah ni paling rendah, bermaksud dia bermula pada shell nombor 1 lah. Maksudnya dia nak the less energy of the orbital. Less energy of the orbital. Tenaga orbital yang paling rendah sekali adalah nombor yang paling rendah, iaitu n equal to 1. So, bila kita tahu elektron tu berada shell nombor 1, bermaksud kita ada berapa orbital. So, bermaksud berapa subshellnya. So, kalau n sama dengan 1, so bermaksud L kita berapa? N sama dengan 1, L kita adalah kosong, betul? So subshell kita siapa? Subshell kita adalah 1s. So means that if shell equal to 1, dia hanya ada 1s orbital sahaja.
So maksudnya pengisian orbital itu hanya diisi di dalam s orbital sahaja. Tetapi bila shell nombor 2, contoh, ini shell nombor 2, dekat shell nombor 2 ada berapa nombor of L? Maksudnya berapa orbital yang kita boleh jumpa sekiranya elektron itu berada shell nombor 2. So kalau L sama dengan 2, N sama dengan 2, L kita ada berapa nombor? Kita tulis baliklah. Kalau N 2, L kita ada berapa nombor adik? 1 dengan 0. Betul? So maksudnya sekarang, kalau shell itu berada pada 2, so maksudnya kita ada 2 nombor. Apa 2 nombor tersebut? So kalau 0, dia adalah S, iaitu 3S, and then 1 adalah P. So ni adalah 3P. So therefore, for your information, the value of the energy 3S is a lowered energy compared to the 3P. So dekat shell nombor 2 ni, dia ada... sorry, salah label. Tak sabar masuk shell nombor 2 pula dah. Saya lukis nombor 3. Okay, thank you. Sepatutnya 3. 2. 2P dengan 2S. So, bila kita melibatkan energy level, okay, so dia ada 2 je orbital yang terlibat. So, tenaga orbital 2S adalah lebih rendah berbanding tenaga 2P. Sebab itulah 3S dia letak dekat, 2S dekat bawah, 2P dekat atas. So bila kita baca pada paksi, nilai tenaga 2S adalah lebih rendah. Tetapi from the 2P kita ada 3 lagi orbital, iaitu 2PX, 2PY and 2PZ. Okay, for your information, the energy value of 2PX, 2PY, 2PZ ini adalah almost same. So bila almost same, dia berada pada aras tenaga yang sama, iaitu 2PX, 2PY and 2PZ. Dapat ikut dekat sini? Okay, cuma bezanya adalah kenapa ada jarak? Jarak ni menunjukkan kita ada significant value energy comparison compared to the PX pada PY. So dia akan ikut alfabet. So maksudnya alfabet yang rendah, nilai tenaga dia rendah sedikit berbanding dengan PY tetapi PZ. Tetapi ini kalau kita tengok nilai tenaga sebenar, kalau kita baca pada paksi Y, nilai tenaga dia adalah sama. So this we can call label dia adalah degenerate orbital. Maksudnya aras tenaga orbital pada aras tenaga yang sama. Dapat ikut dekat sini? And kalau kita compare orbital 2S, nilai tenaga dia adalah lebih rendah berbanding dengan 2P. Lebih rendah, maksud lebih tinggi daripada 1S. Boleh ikut? Okay. And then kalau shell nombor 3, sepatutnya saya kena lukis distance of the shell ni mesti closer together. Sebab tak muat, tak apalah ya. Saya letak kat sini. Okay. N sama dengan 3. Okay. Berapa orbital akan wujud kalau shell itu berada dekat nombor 3? So ada berapa? Kita tulislah. Kalau N sama dengan 3, so maksudnya subshell kita adalah nilai dia berapa? 2, 1, 0. Iaitu S, P dengan D. So means that kalau shell di nombor 3, dia ada energi dia dekat 3S. Lepas tu dia ada dekat 3P dan dia ada juga 3D. Okay. So disebabkan P ada 3 nilai, 3 orientation, iaitu 3 apa? 3PX, aras tenaga yang sama, 3PY and then 3PZ. Okay. So maksudnya dekat sini degenerate orbital juga sama macam bawah. So dia hanya berbeza significant figure sahaja. Okay. Dekat D pun sama, dia ada berapa orientation? 5, iaitu 3DXY, 3DXZ, okay. And yang lain lah. Ni saya padam dulu. Ni you dah faham ni. Saya kena ajar dulu perkataan energy. Bila energy baru boleh masuk konsep. Okay. 3DXZ. Lagi apa lagi? 3DYZ. 3dx square minus y square and 3dz square. Okay. So sama juga macam 2py ni. So disebabkan dia berada pada nilai tenaga yang sama. Mana nilai tenaga yang sama? Kita tengoklah bacaan dekat sebelah part CY ni. Oh lebih kurang sama nilai dia. So inilah kita boleh labelkan yang sama.
So kita boleh panggil dia adalah degenerate orbital juga. Aras tenaga dia adalah lebih kurang sama. Cuma bezanya the lowest alphabet, nilai tenaga dia sedikit rendah berbanding yang highest alphabet. Dapat? And kalaulah shell itu berada dekat nombor 4. Okey. Saya akan tunjuk sampai nombor 4 je. Sebab dia lebih kurang sama je. Okey. Kalau shell tu berada dekat nombor 4 n equal to 4. Ada berapa orbital akan wujud? Kita checklah balik cara kita teka. Okay. So maksudnya kalau shell sama dengan 4, L kita nilai dia adalah 3, 2, 1, 0. So maksudnya ada 4 lah, iaitu S, P, D, F. So maksudnya sekarang paling rendah adalah 4S. Ni saya nak tekankan betul-betul. Tengok So orbital 4S adalah lebih rendah sedikit berbanding dengan 3D. So dia berada dekat sini. Okay, saya padam dulu yang degenerate orbital. Okay, jangan saya nak padam warna merah ni supaya boleh nampak bila dalam energy level. Okay. Okay. So, alamak sorry. Ni apa yang saya terangkan sama macam lesson dalam you punya notes tu. Okay. So, kita nak menerangkan 4S. So, kedudukan 4S tu dia berada di bawah 3D. 4S duduk sini. Okay. Lepas 4S, dia adalah 4P. 4PX, 4PY, 4PZ. Okay. And then, okay, barulah kita masuk kat sini. 4DXY, 4DXZ dan yang seterusnya lah yang 5. Cuma saya fokuskan dekat sini. Ni. Dia special sikit pada aras nombor 4 ni. Okay. 4S ni adalah tenaga dia paling rendah sekali berbanding dengan 3D. So bila kita masuk electronic configuration nanti, elektron tu akan masuk ikut aras tenaga. So dia tak boleh masuk pada 3D. So dia akan masuk 4S baru dia akan masuk pada 3D orbital. Sebab based on to the stability of the electron tu sendiri dalam orbital. So maksudnya sekarang energy for 4S adalah lebih rendah berbanding dengan 3D walaupun number of shell dia berada pada nombor 4. Okay, sebab beza tenaga 3D dengan 4S ni tak terlampau jauh. Okay, tapi dia berada di bawah sikit daripada 3D, same as a diagram given inside your lesson note. Nampak? Kamu tengok ni. 4S tu berada dekat sini. Jarak 3D dengan 4S tu lebih kurang sikit je. Kalau yang 3P dengan 3S ni dia jauh sikit. So perbezaan tenaga dia besar. Okay, boleh? So sama juga dengan shell nombor yang lain. Right, ini maksudnya konsep energy level. Kenapa kena belajar konsep energy level? Sebab kita nak belajar kenapa bukan 2.8.1. Kenapa bukan yang ini? Okay. So kita cuba. Oh lah, dah masuk dah sebenarnya lesson electronic configuration. So ada masa lagi? Dah tak ada masa. Okay. Untuk lesson yang seterusnya, iaitu lesson 3 muka surat 38, nanti saya akan terangkan pada minggu depan lah. Minggu depan apa? Hari Khamis. Okay. Mana dia? Okay ni. Okay. Page 38. Kesinambungan kita belajar energy level. Okay ni. Ni kan? Disebabkan bila you dah belajar pasal energy level, sebenarnya elektron itu disusun dalam orbital berdasarkan tenaga. So dia ada 3 konsep. Inilah konsep dia. So macam mana? Contoh tadi sodium. Sodium masa sekolah you tulis susunan elektronnya adalah 2.8.1. Okay. So bila discuss teori, dia tak boleh menerangkan secara detail sebenarnya elektron tu berada di mana. So kuantum je yang dapat terang, oh elektron itu sebenarnya berada dalam orbital. So bila dia berada dalam orbital, so elektron itu diisi ke dalam petala ataupun dalam electronic configuration mengikut aras tenaga. So bila aras tenaga macam diagram kita tadi lah. Mana diagram kita tadi? Okay, contoh saya ambil satu sebelum kita dismiss. Ni tadi. Okay, aras tenaga yang ni. So, bila kita recall it back, daripada aras tenaga ni, okay, tengok macam mana? Ini adalah untuk lesson pada hari Khamis. Kita akan apply balik diagram aras tenaga ni. Okay. Kita ada sodium. Sodium, proton number dia 11. So, kita kena isi elektron ke dalam occupy orbital. So, ini adalah orbital yang tersedia pada setiap shell. Okay, maksudnya atas orbit ada orbital. So orbital itulah yang boleh diisi dengan elektron. Siapa elemen tersebut? Sodium. So maksudnya sekarang, the first electron mesti diisi pada lowest energy dahulu. So dia akan masuk dalam orbital S.
So 1s, satu orbital hanya 2 je boleh diisi, iaitu positive half, negative half. So positive half itu kita labelkan arrow upward. So maksudnya upward ini 1 elektron, negative half arrow downward. So kita dah lukis 2 elektron. So 11 tolak 2 kita baki lagi 9. So kita kena isi cukup-cukup 11 mengikut occupy orbital yang tersedia mengikut aras tenaga. So 1s masuk 2. Lepas tu dia akan masuk dalam 2s pula. 2 lagi. Okay. And then dia akan jumpa dalam P. Ada konsep dekat situ nanti. So dia akan masuk P, bukan dia masuk dua-dua serentak. So dia akan masuk satu persatu ikut occupied orbital. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So bila kita total up balik elektron itu dah isi 10. So berapa satu lagi dekat sini? Ini baki yang tinggal. So kita boleh trace sebenarnya bila you buat electronic configuration dia 2.8.1. Okay. Berapakah valence elektron untuk sodium? Siapa boleh jawab? Elektron valence for sodium ada berapa? Berapa nilai dia? Valence elektron. Elektron valence. Ada berapa? Siapa boleh jawab? 1. Ya, betul. 1. So, masa kat sekolah, nombor 2 ni adalah shell nombor 1. Shell dekat nombor 1, you isi 2 dah elektron. So, betul tak sini 2? So, sinilah maksudnya 2. Okay. And then, dekat shell nombor 3, N sama dengan, dekat shell nombor 2, ada 8 elektron diisi. Betul tak 8? Kita tulis. Ini shell nombor 2. Betul tak 8? Kira lah. 2, 4, 6, 8. Nampak tak? So 8 dah. So ni 8. So mana satunya? Dekat shell nombor 3. Inilah baki 1 tadi. So shell nombor 3, kita dapat detect dia ada 1 valence elektron. So sekarang ini kita belajar secara detail sebenarnya. Oh, sebenarnya 1 valence elektron tu berada pada shell nombor 3, tetapi di dalam orbital S, iaitu orbital 3S. Kenapa? Konsep dia begitu. According for this lesson of the theory. Inilah berdasarkan ketiga-tiga teori ini. So teori ini saya akan discuss pada hari Khamis nanti. Any question? Ada soalan? Tak ada. Boleh So tugasan kamu hanya 3 soalan yang pertama tadi sahaja untuk hari ini. Right. So kalau tak ada apa-apa soalan, we can end of our class. Make sure you already have key in our attendance. Okay, thank you. Thank you, Madam. Madam, Ya. exercise tu hantar dekat GC ke? Semua hantar kat GC. Nanti saya buka. So bila nak kena hantar? Okay. Exercise 3 soalan tadi mesti dihantar sebelum jumpa lesson kedua. Maksudnya lesson kedua kita hari Khamis pagi. So bermaksud hari Rabu tengah malam mesti dah settle. Okay, sebab saya nak Boleh, tengok cara Madam. penulisan. Boleh ya? Okay. Boleh, Madam. Okay, good. Bagus. Okay. And hari ni kelas dah habis. Esok kita ada eksperimen. Okay. Esok ada eksperimen. Okay, tetapi for your information yang duduk Melaka sepatutnya